Hello Malaysia, bersama dengan saya Natasha Sharmin dalam Cinema #ini Cinemaku. Pastinya anda semua tertunggu-tunggu kemunculan saya di kaca TV anda, dan sekarang ni muncullah saya. Okeylah. Hari ini Tasha ada banyak info-info menarik yang Tasha nak kongsikan mengenai dunia seni hiburan tanah air dan juga luar negara. Okey, Tasha harap Tasha tak terlewat untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada anda semua, di mana ia baru saja diraikan pada 16 September yang lalu. Okey, bagi meraihkan semangat kemalaysiaan, jom kita hidupkan kepelbagaian budaya menerusi filem animasi tempatan. Kalau nak tahu contoh-contoh filem animasi tempatan yang kita ada sekarang ni, iaitu seperti Upin Ipin, Ejen Ali, Boy Boy Boy. Okey, kalau anda nak tahu yang terbaru, akan ada filem animasi yang digelar sebagai Tuah. Nak tahu lebih lanjut lagi mengenai filem animasi Tuah ni? Jom kita saksikan dalam segmen Buletin. Masih dalam pembikinan filem pendek animasi Tuah yang menggunakan teknologi dalam pembuatan game dan disasarkan untuk penyertaan ke Festival Anugerah Anime Tokyo atau TAAF 2022 pada Mac tahun depan, diharap dapat mencetuskan lanskap baru penghasilan animasi tempatan. Diinspirasi persahabatan pahlawan legenda Melayu, Hang Tuah 5 Bersaudara, animasi yang menampilkan unsur superpower, muzik dan fashion ini mengangkat keagungan budaya Nusantara dalam penceritaannya. Bersama Muhammad Fadli Atan, pencetus Tuah dan juga pengasas Tone Music, melihat perkembangan pembikinan animasi berkenaan yang baru ini mengadakan sesi self-casting secara dalam talian. Kita dapat good feedback lah, so and then we get tons of question hari tu lah, tanya macam-macam. Bila kita explain kita punya workflow kita, cara macam mana kita hasilkan animasi kita, banyak yang macam agak surprise lah, sebab cara kita agak radikal dan cara kita sebenarnya sangat interaktif, di mana kalau dulu hanya artis animator saja yang bagi dia punya movement, dia punya mood kepada karakter. Tapi sekarang ni peranan talent artis tu pun sangat penting. Talent dan movement tu sangat penting, sebab dia yang akan menggayakan macam mana cara dia bergerak, apa semua, ekspresi muka. Alhamdulillah berjaya, dan kita pun dah receive banyak permohonan daripada orang lah. Basically self-casting yang kita buat hari tu adalah satu untuk mencari talent untuk buat movement. Sebab apa kita gunakan, kita pakai mocap, motion capture suit. Motion capture suit kita ni akan capture apa saja movement. So dalam motion capture suit tu dia ada sensor yang akan track body movement kita. So daripada situ kita akan transfer the movement kepada kita punya animation. So kita akan transfer direct kepada dia punya avatar lah, ataupun dia punya characters dalam kita punya animasi. Pengetahuan asas dalam muzik adalah antara ciri yang diperlukan dalam pencarian bakat bagi menyempurnakan karakter dalam Tuah. Daripada segi apa yang diperlukan adalah karakter kita sebenarnya banyak berkisar tentang satu muzik. Kalau dia ada basic sedikit dalam muzik, lebih mudah, sebab mungkin bila dia nak buat satu-satu gerakan, katakan contohlah dia nak main gitar ke apa semua, mesti dia nak kena tahu sikit lah macam mana cara gitar dia main, macam mana dia pegang. So benda-benda tu adalah satu plus point. Kemudian yang paling pentingnya sekali, mesti boleh menggayakan sedikit silat lah. Kalau ada sedikit basic dalam silat, of course benda tu eventually we can always get somebody to guide. Tapi kalau dia dah ada basic sikit, dah ada feel untuk silat tu, lebih baik lah. Masa yang sama, so kita tak perlukan satu orang talent untuk buat semua sekali. So kita boleh bagi-bagikan. So mungkin talent daripada segi movement tu, mocap kita boleh cari orang lain, dan muka kita boleh buat orang lain. Bukan ada satu talent yang boleh buat semua. Kalau ada, memang terbaik lah. Kalau tak, we have the flexibility di mana kita boleh buat muka tu asing, dan kita boleh buat voice recording, kita boleh buat later. Alhamdulillah kita dah ada semua. Cuma mungkin ada satu dua karakter yang kami masih cari yang lebih sesuai. Bagi menghangatkan kemunculan Tuah kelak, ia telah mula diperkenalkan sebagai sebuah band menerusi teaser muzik yang dihasilkan oleh kumpulan Niskala yang turut disertai Muhammad Fadli sendiri. Lagu-lagu yang dihasilkan dicipta khusus untuk animasi yang menggunakan 100% bakat tempatan yang kini telah mencapai 60% pembikinannya. Kalau nak dikategorikan, dia contemporary pop dan rock sebenarnya. Tapi cuma dalam produksi muzik ni, kami sangat menitik beratkan supaya ada sedikit elemen-elemen tradisional yang dimasukkan ke situ. Sebab saya rasa kalau kita nak buat macam yang the current rock band international, dah terlalu banyak. Kekurangan kita adalah kita tak exploit kita punya culture. Tengok dalam international market dah ada muzik-muzik yang diorang fusekan dengan, for example, Indian punya influence, Ravi Shankar, apa semua, banyak dia dah buat
benda macam tu kan. Kalau kita mungkin tak ada yang betul-betul pergi ke tahap tu lah. So itulah misi kami untuk bawa satu kita punya traditional punya elemen lah ke tahap yang lebih tinggi. Sedar bukan mudah untuk pemain baru sepertinya, namun beliau percaya Tuah mampu menyuntik kelainan dan tiada yang lebih baik untuk dijadikan platform pengenalan selain industri anime di Jepun. Kita punya plan adalah untuk bawa dia ke Tokyo Animation Festival pada hujung tahun ni lah, insyaAllah. Festival tu adalah pada tahun depan 2022, tapi submission dia adalah pada hujung tahun ni. So itu adalah yang pertama sekali, dan apa yang kami hasilkan untuk kita punya Tokyo Animation Festival ni akan juga kami keluarkan social media Tuah. Tuah dah ada dia punya social media account sendiri, so Tuah Band, so boleh tengok lah nanti. Then kita akan keluar kat situ, dan all other social media punya platform lah, YouTube, Facebook, Instagram. Daripada situ kita akan start. Daripada situ kita tengok feedback daripada orang ramai macam mana. So maybe apa yang kita boleh improve, kami akan improve. Dan insyaAllah next year kita akan start dengan kita punya series lah. Ternyata pandemik bukan halangan untuk tim produksi animasi Tuah untuk berkarya. Yang penting kita kena think out of the box. Pernah dengar kan kata-kata ni? Jadi baru benda-benda yang kita rancangkan ataupun nak buat pasti boleh berjalan dengan lancar dan jayanya. Tahu tak? Okey, jadi bila kita sebut seniwati atau pelakon air mata pada tahun era 80-an, pasti terdetik di fikiran anda atau mengingatkan anda kembali kepada seorang pelakon yang cukup terkenal, iaitu Allahyarhamah Azian Irdawati. Seorang pelakon yang cukup terkenal pada suatu ketika dahulu, di mana beliau bawa watak-watak berat yang boleh menyentuh jiwa anda, buat anda rasa tersedih dan sekian ni lah. Okey, jadi nak tahu lebih lanjut mengenai beliau, jom kita ke segmen Fakta. Mula mencipta nama sebagai penyanyi era 70-an dan popular dengan lagu Bawalah Daku Bersamamu sekitar tahun 80-an. Kemudian namanya melonjak di layar perak sekitar akhir tahun 70-an dan 80-an. Nama Allahyarhamah Azian Irdawati tidak asing lagi dalam industri seni tanah air. Mula mencipta nama di layar perak setelah membintangi filem Esok Masih Ada, lakonan dan arahan Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin. Memenangi sebanyak 2 kali trofi pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia pertama pada tahun 1980 menerusi filem Esok Masih Ada dan Langit Petang pada tahun 1982 di FFM ketiga. Pada tahun 1987 dan tahun 2008 di Festival Filem Malaysia atau FFM, beliau berjaya merangkul anugerah pelakon pembantu wanita terbaik menerusi filem Emilia dan Waris Jari Hantu. Manakala di anugerah skrin, beliau telah memenangi 3 anugerah iaitu pelakon wanita terbaik drama menerusi Drama Kembali tahun 1995, anugerah pelakon wanita terbaik filem tahun 1998 menerusi filem Baginda dan pelakon wanita terbaik drama tahun 1998 menerusi drama Najiha. Manakala di anugerah Seri Angkasa tahun 1989 melalui drama Bila Patah Ranting, beliau berjaya merangkul anugerah pelakon wanita terbaik drama. Bakat beliau yang dapat membawakan pelbagai watak mewarnai industri seni pada ketika itu. Lakonan telah sebati dalam dirinya, namun keputusan berat terpaksa diambil apabila kesihatannya merosot selepas disahkan menghidapi penyakit kanser payudara. 5 tahun menderita penyakit tersebut, pada tanggal 17 Disember 2013, beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga roh beliau dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Belai-belai tak boleh, Mak Geli. Kita macam kasar sikit lah. Macam berteh jagung, Ida Muin bukan saja kaki berbual, malah beliau juga dikenali sebagai kaki latah. Kini kembali menerusi Kampung Latah Kena Kuarantin di Astro First bermula 9 September 2021. Filem komedi arahan Azizi Adenan ini menggandingkannya bersama pelakon terkenal termasuk Azhan Rani, Nazia Mustafar, Elisha Sanda, selain Bel Ngasri dan Joy Daud.
Jadi boleh bayangkan macam mana haru birunya apabila pelakon yang membahasakan dirinya Cik Da ini yang sering membuat orang lain tidak kering gusi menonton aksinya itu dipertemukan pula dengan geng latah lain. Sebagai Eton ni bekerja dengan tour guide lah. Saya Azharani, Nazia Mustafa. Kita orang ni memang kerja sebagai pembawa pelancong di dalam kampung yang mempunyai orang yang melatah. Bila situasi kampung tu melatah, ada macam-macam insiden yang berlaku lah. Satu kejadian yang amat besar berlaku dekat kampung tu yang menyebabkan satu kampung tu sesuatu. Kami digabungkan dengan artis-artis otai, artis-artis yang besar dalam satu filem yang melibatkan semua memang melatah betul. Keistimewaan dia, you all dapat tengok orang yang you all tak terfikir melatah tu melatah. Siapa dia? Tengok cerita tu. Pernah beliau atau nama sebenarnya Siti Haidah Abdul Moin dituduh berpura-pura melatah. Kononnya hanya mahu meraih perhatian. Siapa sangka sindrom yang dianggap sebagai kekurangan itu sebaliknya membuka pintu rezeki lebih luas buatnya. Memang banyak dengar benda-benda macam tu. Sebenarnya saya sendiri kan, kalau tengok orang melatah, sebenarnya saya tak suka. Kalau kita tahu orang tu buat melatah. Cik Dah sendiri, kalau kata situasi tu, saya dengan keluarga orang buat saya melatah, saya marah. Kalau di dalam kerja, situasi tu, program tu melatah. You freekan diri untuk bagi you melatah. Tapi bila orang kata, dan Cik Dah sendiri tak pernah terfikir yang melatah ni beri rezeki pada kita sebab ada tak fikir, benda ni daripada, actually Opocok ni pada tahun 2012 tau. Benda ni jadi viral bila program Opocok tu yang membuatkan kita ni viral sebagai pelatah, dan dari melatah ni juga orang anggap Cik Dah ni sebagai pelawak. Sebelum ni kebanyakan cerita semua cerita serius. Semua yang tergenis punya cerita. Tak ada pun Cik Dah dapat cerita yang lawak-lawak. Tapi disebabkan melatah ni punya rezeki ni, bila dipanggil untuk sesuatu program ataupun drama, memang sebagai pelawak ni Cik Dah anggap rezeki Allah lah. Mungkin orang anggap itu kelemahan, tapi itu kelebihan pada Cik Dah lah. Sebagai orang kata diberikan untuk mencari rezeki. Diajak mengimbau kemunculan awalnya bersama kumpulan Dewi pada 1990-an, ia membuatnya ketawa besar. Pernah hit menerusi lagu Kau Yang Kusayang yang dirakam bersama adiknya Eddie sebagai duo kumpulan Moin. Kemudiannya, apa yang membawanya ke dunia lakonan? Dewi sekejap, itu dangdut tau. Itu tak lama. Lepas tu dilama buat solo, buat Agogo Metal. Agogo Metal tak sangka memang masa tu album jual 100 lebih ribu unit tau. Sampai tahun 99 baru buat Moin. Berlakon. Punca daripada Cik Chat Azwan. Jadi Cik Chat Azwan tu ada drama-drama pendek tau. Daripada situ berlakon dengan Arwah Yusmi Jaafar, dengan Louisa Chong, semua kan. Itu punca yang first. Itu pun macam guest kecil-kecil je. Tetapi bila ada sekali tu dijemput untuk satu teater, teater adalah tempat pertama yang mengajar Cik Dah berlakon. Jadi basic berlakon tu ada pada teater. Dari teater, drama, malah filem, pelbagai watak dicubanya. Namun apabila diminta membayangkan dirinya melakonkan babak romantis, ini jawabnya. Jangan kata berlakon lah. Buat video klip dengan adik sendiri, Moin, berdarah-darah lidah aku tu aku gigit. Scene dia, pandang muka each other je. Nak dekat 2 jam. Sekejap je. Tak boleh. Saya orang yang sangat happy go lucky, hanky-panky ni orang. Kepala gila-gila kan. Aku tak boleh satu situasi yang pegang tangan, belai-belai tak boleh. Mak geli. Kita macam kasar sikit lah. Buat cerita-cerita macam tu. Kalau komedi tak ada masalah. Komedi kau letaklah aku macam mana, aku boleh flirt se-flirt-flirtnya, tapi dalam keadaan yang komedi. Welcome back to Cinema. #ini Cinemaku bersama dengan saya Natasha Syamil. Itulah dia tadi Ida Moin. Siapa sangka kaki latah seperti Ida Moin dapat limpahan rezeki disebabkan latahnya itu. Kan? Kalau Tasha pun, Tasha pun harap Tasha boleh dapat macam itulah. Okeylah, sekarang ni kita tak nak buang masa. Jom kita ke segmen Jurnal Finas. Tapi sebelum itu, Tasha nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa kalau nak tahu info-info menarik mengenai Finas, boleh saja layari ke laman Finas di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas. Jadi jom kita ke segmen yang seterusnya. Bukan saja menjadi suara kerajaan, malah merasa denyutan nadi rakyat. Itu jaminan Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau KKMM yang akan diubah bagi membawa informasi kepada rakyat di samping menjadi kementerian yang responsif dan proaktif kepada keperluan rakyat.
Jelas menterinya Tan Sri Anwar Musa, ia selaras dengan konsep keluarga Malaysia untuk menghubungkan Putrajaya kepada rakyat di seluruh pelosok negara, antaranya dengan memastikan rakyat Malaysia mempunyai akses dan konektiviti yang berkualiti. Ia dicapai hasil pendekatan diambil beliau bagi mengenali peranan setiap jabatan, termasuk Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM, Jabatan Penerangan Malaysia atau JAPEN dan bernama selain Fina sendiri sebaik dilantik menerajui KKMM pada 30 Ogos 2021. Penambahbaikan dibuat Finas kepada prosedur operasi standard atau SOP bagi kerja-kerja penggambaran bergantung kepada kategori fasa di bawah Pelan Pemulihan Negara atau PPN, termasuk melengkapi 2 dos vaksin COVID-19 sebagai SOP asas. Ia juga merangkumi penggunaan protokol gelembung penggambaran selain memohon sijil perakuan penggambaran filem khas atau SPP khas. Tidak banyak beza, penambahbaikan itu bagaimanapun perlu bagi mengimbangi situasi dalam memastikan penggambaran berjalan lancar serta usaha mengekang penularan jangkitan COVID-19 dapat dilakukan. Untuk pertanyaan, sila hubungi 0341041300 atau email ke info@finas.my. Saluran hits dan hit movies boleh mula diakses pelanggan Unify TV bermula 1 Oktober 2021. Ia sekaligus melebarkan tapak Rewind Network di Malaysia yang menjadikan jangkauannya di Asia mencecah hampir ke 22 juta kediaman merentasi 14 negara. Boleh didapatkan dalam HD dengan sarikata bahasa Malaysia. Kandungan meliputi pemenang anugerah bagi program TV dan filem ikonik antarabangsa daripada beberapa dekad lalu menerusi aplikasi Unify Play TV selain Unify TV. Penayangan dari Merdeka ke Malaysia iaitu siri dokumentari bersejarah mengenai perjalanan negara mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia bersama warisan dan budaya rakyatnya memahat kerjasama unik Finas dan platform e-dagang Shopee bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia baru ini. Kerjasama itu bertujuan menanam rasa cinta dan penghargaan yang lebih mendalam kepada negara serta mempromosi perpaduan di tengah pandemik COVID-19. Ia disiarkan secara penstreaman langsung menerusi Shopee Live pada 30 dan 31 Ogos lalu serta diikuti 5 lagi penayangan yang berakhir pada 16 September lalu. Industri perfilman kembali bernafas dengan pembukaan semula pawagam bermula dengan 17 lokasi utama GSC seperti Mid Valley dan Wan Utama Kuala Lumpur selain Gurney Plaza di Pulau Pinang dan Paradigm Mall Johor Bahru sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September lalu. Ia disusuli rangkaian TGV pada 23 September nanti selain beberapa lokasi GSC lain sekaligus menyambut pelepasan judul blockbusters Hollywood seperti Black Widow dan Shang-Chi Legends of the Ten Rings. Pembukaan itu sesuai kelonggaran diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru ini. Pengoperasian bagaimanapun tertakluk kepada pematuhan ketat prosedur operasi standard atau SOP termasuk kebenaran terhad kepada penonton berusia 18 tahun ke atas dan sudah dilengkapi vaksin selain memastikan pemakaian pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal semesta. Saya rasa sebelum ni memang lagi meriah tapi bila pandemik ni kita nampak orang pun slowly nak masuk wayang kan. Pandemik masih ada lagi, so it's better SOP lah. SOP yang paling penting lah, jaga. Saya rasa kat dalam ni pun diorang mesti buat penjarakan untuk kita kan. Apa-apa pun SOP lah, even kita dah ada vaksin 2 dos sekalipun kan. Permohonan penyertaan filem ke Anugerah Akademi ke-94 yang lebih dikenali sebagai Oscars 2021 kini dibuka kepada penerbit filem tempatan. Finas menerusi bahagian pemasaran mempelawa penerbit yang berminat untuk menghantar permohonan melalui email ke pemasaran2021@finas.my sebelum jam 5 petang 3 Oktober 2021. Untuk pertanyaan, sila hubungi Zainuddin Aman atau Nur Hafizah Mat Noor atau Rashidah Busrau di talian 0341041310 atau 1771 atau 1406 atau email ke zainuddin@finas.my atau rahayu@finas.my atau nurhafiza@finas.my atau rashidah@finas.my.
Peluang berguru dengan Lee Ho Jae, seorang penulis skrip, pengarah dan penerbit filem Korea Selatan yang terkenal, antaranya dengan filem Robert Sari, Voice from the Heart dan The Scam, menerusi bengkel penulisan skrip filem perkongsian dari Korea Selatan bermula 27 September 2021. Permohonan bagi menyertai bengkel 5 hari yang berlangsung secara dalam talian itu dibuka kepada warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Dianjurkan Finas, Busan UNESCO Creativity City Network dan Kuala Lumpur City Network penyertaan terhad kepada 20 orang saja. Tarikh tutup permohonan ialah pada 23 September ini dan peserta terpilih akan dihubungi kelak. Untuk pertanyaan, WhatsApp ke 012 551 7487. Filem Tamil tempatan Pakatipu terus mengharumkan nama negara dengan meraih pengiktirafan ke-6-nya di pentas global pada Festival Filem Tamil Toronto 2021 yang berlangsung di Kanada baru ini. Diarah dan dibintangi Katil Raven S, filem dengan judul Inggerisnya Don't See, Don't Care itu meraih seleksi rasmi bagi filem cereka terbaik dan dianugerahi Honorable Mention selepas mencipta kemenangan berganda pada Festival Filem Tamil Norway 2021 Jun lalu. Syabas dan tahniah daripada Finas kepada pasukan produksi Pakatipu. Kebanyakannya saya buat lokasi saya semua berlatar belakangkan kampung. Sebab saya nak mengangkat kebudayaan Melayu kita. Finas memperkasa penontonan khazanah kandungan negara melalui retrospektif dalam usaha menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Penayangan dokumentari menerusi program kerjasama Finas bernama ini eksklusif di Bernama TV pada setiap Khamis jam 8.30 malam, diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Dikenali di seluruh dunia dengan filem Korean horror, kemunculan Train to Busan menjadi filem zombie pertama yang dihasilkan oleh negara Korea. Filem zombie pertama negara Korea ini telah mencatatkan sejarah dan lebih membanggakan Train to Busan berjaya memberi impak yang cukup berbeza dengan kebanyakan filem zombie yang lain. Pengarahnya, Yeon Sang-ho, memberi satu hidangan berbeza kepada penonton dunia. Train to Busan syarat dengan emosi memperlihatkan watak-watak yang mempunyai beberapa kelemahan tetapi keinginan mereka untuk teruskan kehidupan menjadikan mereka hero dalam erti kata yang sebenar. Mereka cuba untuk menyelamatkan diri dalam gerabak kereta api yang penuh dengan zombie. Sebelum penghasilan filem ini, filem berkisarkan tentang zombie sukar untuk menembusi pasaran Korea Selatan. Masyarakat Korea tidak tertarik dengan genre tersebut. Filem ini telah ditayangkan pada tahun 2016, setahun selepas Korea Selatan baru saja bangkit dari penularan wabak MERS yang menyerang rakyatnya. Oleh kerana itulah kemunculan filem Train to Busan yang sedikit sebanyak menceritakan tentang kisah wabak melanda di seluruh Korea Selatan membuatkan filem ini berjaya dan diminati oleh penduduknya. Filem ini merekodkan lebih daripada 11 juta penduduknya menonton filem ini. Train to Busan membuat kutipan sebanyak $87.5 juta di seluruh dunia. Filem ini mencatat rekod sebagai filem Korea dengan kutipan tertinggi di Malaysia. Filem ini telah memenangi 11 buah anugerah di pelbagai festival. Filem ini juga berjaya ditayangkan di Festival Filem Cannes pada tahun 2016. Still with me dalam sinema #ini sinemaku. Macam tu rupanya buat filem zombie Korea. Tetapi kepada anda semua yang tak lagi tonton filem tersebut, jangan lupa untuk tonton sekarang. Okey? Selepas Mok Chun, pengarah Izwan Mokhtar tengah hot dengan cerita seramnya iaitu Malaysia Ghost Stories. Nak tahu lebih lanjut lagi? Ayo kita eksklusif bersama Izwan Mokhtar. Rasa kecintaan sang sutradara muda berbakat Izwan Mokhtar terhadap seni budaya Melayunya nyata jadi kekuatan buatnya. Dipamer dalam banyak penghasilan karyanya, hatta menerusi naskah genre seram dengan yang terbaru dalam Malaysian Ghost Stories yang digarap bagi siaran Astro-Ria. Jelas bagaimana kecenderungannya itu memberikan semacam identiti kepadanya.
Ditambah, sebahagiannya melalui pengalaman peribadi, memudahkannya menyelami satu-satu penceritaan. Antaranya macam pocong, langsui, pontianak, hantu air, hantu Jepun. Bukanlah kata kebanyakan. Ada certain tu adalah pengalaman saya sendiri. Selebihnya tu sebenarnya kebanyakannya lebih pada saya buat research, saya Google, saya baca kisah sebelum-sebelum ni. Mana-mana yang ada orang cakap apa pengalaman yang diorang pernah melalui. Di set ni kita ada Datuk Tuan Haji Asmawi. Saya banyak bertanya jugalah pada dia macam okay, kalau betul-betul makhluk-makhluk ni macam mana contoh kejadiannya, macam mana dari segi gangguannya, macam mana cara nak mengubatnya. So daripada situ kompilekan untuk menghasilkan dalam drama siri ni. Daripada skrip tu kita cuba garapkan, kita cuba kupas kembali sebelum kita menghasilkan sesebuah episod tu. Kekayaan budaya orang Timur menurut beliau perlu dilihat sebagai kelebihan untuk penggiat seni tempatan membawa karya menembusi dunia luar. Kebanyakannya saya buat lokasi saya semua berlatar belakangkan kampung. Sebab saya nak mengangkat kebudayaan Melayu kita. Bila saya buat penggambaran di kampung-kampung, especially bila di Kampar, Gopeng ni, lokasi-lokasi rumah saya tu ada yang sampai dah 100 tahun. Rumah orang Melayu lama. Rumah kampung-kampung yang lama ni, dia punya kehalusan seni ukir kayu dia tu berbeza sebenarnya. Jadi bila memvisualkan dia dalam drama ni, kalau nak dikatakan nak boleh sampai nak jadikan filem ke, nak dipasarkan ke antarabangsa ke, saya rasa saya tak malu. Saya nak menggambarkan kebudayaan bangsa Melayu kita sendiri. Sebab banyak keunikan dan banyak ciri-ciri kemelayuan tu yang masih kekal sampai ke hari ini. Itulah budaya kita yang patut kita bawa ke mana-mana je. Saya rasa di mata dunia ni, budaya Melayu ni yang masih kekal sehingga ke hari ini, penuh dengan adab, penuh dengan kehalusan dan kesenian. Mencipta fenomena dengan siri Mak Chun yang menampilkan Erma Fatimah. Beliau lebih dulu meraih perhatian menerusi iklan Hari Raya berjudul Ikhlas bagi pelaburan Mara Berhad pada tahun 2017. Bagaimana beliau, seorang pengarah kecil ketika itu, berjaya memikat pelakon kelas A untuk berlakon di bawah arahannya. Selama ni yang saya impikan dapat direalisasikan sebab saya dapat mengumpulkan semua artis-artis, orang kata A-class artis tu di dalam satu frame. Memang susah. Bila saya menyuarakan hasrat saya tu, ramai orang semua kata macam boleh ke? Sebab yelah, manakala saya ni masih baru dalam industri. Datuk Rehan Razali, Datuk Fauzi Ahmad Daud, Wan Hanafisu, Pio Haidar. Saya berjumpa personally dengan mereka. Okey, bila dia tengok saya punya skrip tu, dia kata dialog pun tak ada, kata. Kenapa perlu nak panggil mereka kan? So saya jumpa dia orang, even Kak Oji kata, kenapa nak ambil akak? Tapi saya kata saya perlukan mereka sebab bagi saya, seorang pelakon yang hebat tu, dia tidak memerlukan dialog. Dari segi reaksi wajah dia, dari segi dia punya acting tu, dia boleh menggambarkan apa yang saya mahu. Alhamdulillah, semuanya dipermudahkan dan saya dapat kumpulkan mereka. Saya rasa itu pengalaman yang paling berharga untuk saya lah. Sepanjang saya mengarah, duduk di kursi pengarah ni, yang saya buat dengan penuh kepuasan, takkan saya dapat lupakan sampai bila-bila. Kagum dengan ketokohan pejuang seperti Allahyarham Lieutenant Adnan Saidi, beliau juga mengimpikan untuk mengarah filem berunsur patriotisme satu masa kelak. Saya nak buat cerita pasal tanah Melayu lah. Macam mana zaman tanah Melayu tu dijajah. Filem patriotik ni, dia yang buat problem tak adalah dari segi kos. Sebab kita belum mampu lagi untuk membuat satu filem yang besar. Kalau diberi peluang tu, kalau ada dana yang secukupnya, memang saya teringin sangat nak buat. Saya nak cari satu cerita yang betul-betul menggambarkan, yang boleh sampai ke semua rakyat Malaysia, ke jiwa masyarakat, betapa susahnya dulu tanah Melayu ni dijajah. Saya nak menunjukkan supaya hari ini anak-anak muda akan rasa bangga dan akan rasa bertuah berada di bumi Malaysia ni. Sebab kita tak rasa macam mana struggle-nya tahun tu, zaman tu, yang semua orang yang tak ada tempat tinggal, dan how struggle untuk dia orang mempertahankan tanah Melayu ni supaya generasi sekarang ni kita berada dalam keadaan selesa, yang duduk dengan keadaan aman dan tenteram. Yes, semangat seperti inilah yang kita nak. Semoga tercapailah hasrat Izwan Mokhtar untuk mengarah filem berunsurkan patriotik. Okey, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Sekian saja untuk episod kali ini. Sehingga kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa untuk patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Lindung diri, lindung semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Sebelum berpisah, kita imbau kembali lakonan Allahyarhamah Azan Idawati dalam filem Esok Masih Ada. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan.